Okey, kita terus pergi kepada contoh pengiraan lah. Okey, ini saya ambil daripada soalan yang lepas. Okey, berkaitan dengan soalan kotak saya, soalan test ataupun soalan final exam lah. Okey, diberi kat sini. Saya tutup. Saya tak kuat. Okey, diberi sini okey, tengok kat sini question 1C refer to figure 1 and table 1. Okey, kalau tengok kat sini kita ada dua gambar rajah plan. Okey. Double story terrace house floor plan layout. Okey, all unit in millimeter. So kat sini ada first floor plan dan juga ada ground floor plan. Okey, ini dia punya gambar rajah untuk soalan. Seterusnya diberi data-data pada table 1. Kamu tengok kalau pada soalan ni dia berikan terus keluasan ground floor level dan juga level 1 lah. Dan juga roof punya construction area. Jadi kalau soalan ni agak mudah sebab kamu tak perlu membuat pengiraan keluasan setiap ruang ni. Okay. Soalan ni agak mudah lah berbanding kalau soalan yang lain tu mungkin kamu kena kira keluasan dulu. Lepas kira keluasan barulah kamu dapat nilai dekat sini. Okay, tapi untuk soalan ni diberikan terus. Okay, keluasan untuk construction area for ground level 1 ground level adalah 134 meter persegi. Sama juga dengan construction area untuk level 1 134 meter persegi. Okay, untuk construction area for roof pun sama juga. Kita tak ambil nilai pada sudut condong bumbung. Tak kira bumbung tu bumbung rata ke, bumbung bersudut ke, tak kira. Kita ambil keluasan berdasarkan kepada luas plan. Okay, so nilai ni samalah 134 meter persegi. Okay, itu untuk construction area. Okay, untuk ni mudah, dia berikan terus soalan jawapan. Jadi bila kamu nak menjawab soalan macam ni, kamu tengok dulu arahan dia. Apa maklumat yang dia bagi, apa maklumat yang dia tak bagi. Kalau maklumat tak bagi, kamu kena kira lah. Kalau maklumat tu dibagi, senang. Okay, ambil terus nilai pada sini. Okay, seterusnya untuk structural system. Okay, dia berikan struktur yang terlibat, iaitu yang pertama beam, yang kedua kolom, yang ketiga floor slab dan juga roof trusses. Okay, dia berikan apa maklumat berkaitan dengan struktur tersebut. Okay, beam ni dibina daripada apa? Okay, untuk soalan ni, in situ concrete beam using timber formwork. So, untuk kolom, dia bina berdasarkan menggunakan precast concrete column. Lepas tu untuk floor slab, dia menggunakan in situ concrete on permanent metal formwork. Dan untuk roof trusses, dia menggunakan pre-cut metal roof truss. Okay. Okay. So kita pergi kepada wall system. Okay, maklumat yang kita ada kat sini. Untuk external wall, dia gunakan in situ concrete wall using reusable system formwork. Okay. Dan diberi juga dia punya panjang dia. So kamu tak perlu kira lah. Itu memudahkan kerja pengiraan kamu. So diberi kat sini. Untuk panjang external wall adalah 105.5 meter length for both level. Untuk kedua-dua tingkat tu, ground level dan juga first floor level, dia punya panjang dia adalah samalah. Okay, 105.5 meter. Dan untuk internal wall, menggunakan sistem blockwork system dan dia punya panjang adalah 86.15 meter length for both level. Jadi diberikan panjang untuk kedua-dua tingkat tu, tingkat ground floor level dan juga first floor level adalah sama. Okay, 86.15 meter. Okay. Seterusnya, maklumat yang dia beri adalah ada simplified construction solution. So ni pun mudah lah, kamu tak perlu kira. Okay, diberikan saja percentage berapa complies berdasarkan kepada MS 1064. Okay, untuk beam 70% complies with MS 1064. Lepas tu untuk kolom 90% complies. Untuk wall less than 50% complies with MS 1064. Untuk slab pula
70% complies with MS 1064. Untuk Windows 50% complies with MS 1064. Dan juga untuk horizontal repetition of structure, okay, 70% complies with MS 1064. Okay. Seterusnya soalan dia. Okay, ini soalan dia. Figure 1 shows a floor plan layout of double story terrace house. Based on figure 1 and table 1, calculate the IBS score for this house. Prepare your answer in attachment 1. Okay. So diberikan refer appendix table 1, table 1A, table 2 and table 3 to answer the question. Okay. So kat sini dia berikan form lah borang untuk kamu isi. So tak perlulah kamu nak buat form. Okay, nak buat form pun ambil masa yang lama, jadi tak perlu. Jadi soalan ni dia sediakan juga form untuk kamu terus isi. Okay, kat sini soalan ni biasanya soalan test atau final dia akan bagilah untuk memudahkan kamu. Okay, kat situ untuk elemen pertama, untuk elemen part 1 structure element. So kamu kalau ikutkan soalan sini kosong, tak tahu apa ni. Okay, bahagian ni pun semua kosong. Okay, bahagian ni kosong. Ni saya dah isi lah. Bahagian ni pun sama kosong. Okay, ini pun sama kosong. So sepatutnya sini kosong, saya untuk apa. Semua saya dah isi kat sini bahagian-bahagian yang tentu. Okay, ini elemen ni kamu ambil daripada sini. Okay, inilah. Okay, in situ concrete beam using timber formwork. Okay, plus in situ concrete on permanent metalwork. Sini. Okay, ambil nilai kat sini semua sekali. Apa dia punya data tu. Okay, lepas tu yang kedua precast column plus in situ beam using timber formwork. Okay, sini pun ambil. Sini data semua ambil kat sini. Untuk kolom ni precast concrete column plus in situ concrete permanent metal formwork. Okay, satu ada plus. Kenapa ada plus? Sebab dia dia gabungan kepada kolom dan juga beam lah. Untuk ni untuk tingkat 1, ni tingkat 2. Ni tingkat atas. Okay, so ada permanent metal formwork lah. So ni tingkat ground lah. Okay, lepas tu ni adalah untuk bumbung. Okay, lepas tu macam mana kamu nak masukkan data. Okay, saya tunjukkan Okay, untuk area or length, okay, meter persegi, kamu ambil terus daripada nilai ni. Nilai dapat mana? 134 kan? Betul, 134 meter persegi. So kamu salin lah. Okay, tu untuk ini sama sebab dia bukan multi level. So kamu ambil saja nilai yang sama lah, 134.4 meter. So nilai yang sama, paste saja. So untuk bumbung pun sama lah, 134 meter persegi. Okay, untuk kamu paste saja. Okay, dah semua dah masuk belum? 39 orang, lagi 5 orang mana? Okay, 8.40, 8.45 tak ada, saya anggap tak ada 8.45. Okay, teruskan. So seterusnya kita nak tengok IBS factor. Okay, untuk IBS factor ni kamu kena rujuk kepada inilah CIS 18 2018. Kalau dia soalan dia nakkan kamu kira berdasarkan pada CIS 18 2018 lah. Okay, so untuk yang ini saya badam dulu lah. Senang. Okay, untuk ini IBS score dia kamu tengok dia punya okay, tengok kat sini apa yang dia bagi ni. Okay, precast column in situ beam using timber formwork. Okay, kat situ kan precast column in situ using metal formwork.
Okay. Timber formwork ni, okay. In situ beam using timber formwork. Precast column in situ using timber formwork. Precast column in situ using timber formwork. Jadi kat sini nilai dia adalah 0.7. Okay ni. 0.7 So kamu masukkan nilai. Kat sini 0.7. Okay. Lepas tu untuk ini precast column in situ beam using timber formwork. Okay. So samalah. So perkali dia adalah 0.7 juga. 0.7. Okay, untuk roof truss using pre-cut metal roof truss ni kamu tengok pada table table 3 lah. Okay. Best factor for roof structural system. Okay, tengok situ roof truss using pre-cut metal roof. Okay. Ni kat sini dah. Prefab timber roof trusses. Okay. Prefab timber. Ataupun okay. Ni untuk timber, ni untuk metal. Okay, so kita ambil nombor 2 sebab kita punya trusses kita adalah menggunakan metal roof. So kita ambil yang nombor 2 ni. So dia punya factor dia adalah 1.0. Okay, 1.0. Okay, setakat ni boleh faham tak? Boleh dapat tak? Boleh. Boleh Boleh. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Apa yang sikit tu? Cuma yang kena tambah-tambah tu macam confuse sikit. Okey, tak apa, kita ulang balik. Okey, sekarang ni 41. Saya ambil kedatangan, saya ambil dulu kedatangan yang ini. Jadi siapa yang tak ada dalam kedatangan ni, saya akan keluarkan surat lah. Okey. Okey, saya download dulu attendance list. Okey, yang mana tadi yang kamu tak dapat? Tambah-tambah. Ini Yang tambah-tambah tu. Okey. So ini kita tambah ni. Okey, saya besarkan dulu. Okey, part 1 ni structure element. So element apa yang ada? Kamu tengok kat sini. Ni pada number 1 ni. Okey, number 1 juga number 2. Number 1 ni dia bagi area, constant area. Ambil number 2, structure system. Okey, untuk beam dia menggunakan in situ concrete beam using timber formwork. Okey. So kamu tengok okey, ini adalah in situ beam. Okay. In situ beam using timber formwork. Okay, ini adalah ayat daripada sini. Untuk beam. Okay. Untuk column, dia nyatakan kat sini precast concrete column. Okay, ni untuk column. Precast column. Ini untuk ayat column. Plus ayat untuk beam. Plus ayat untuk formwork. Okay, kat sini ada 3. Untuk ni lah, untuk structure element yang pertama. Okay, boleh dapat tak? Untuk kolom, kita ambil sini. Precast concrete column. Okay, tapi tak ambil ayat concrete ni, cuma letak precast column je. Okay. Plus in situ beam using timber formwork. Okay, kat sini. Okay, mana dapat? Ambil kat sini. Beam in situ concrete beam using timber formwork. Okay, so dia gunakan 2 ayat ni. Dia tambahkan untuk dapatkan penerangan dekat sini. Okay. Okay, tapi untuk ini in situ concrete on permanent form metal formwork ni kamu tak perlukan sangat sebab dalam ni tak ada pun penerangan berkaitan benda tu. Kan kat sini. Cuma dia dekat sini precast column. Okay, sama precast column plus in situ beam. Okay, in situ beam using timber formwork. Okay, ni using timber formwork. So kamu gunakan ini nombor 3 ni. Samakan untuk samakan dengan kamu punya ni lah maklumat berkaitan kamu punya element structure ni. So kat sini lah 0.7. Kamu ambil. Okay, precast column and in situ beam using timber formwork. Sama. Precast column plus in situ beam using timber formwork. So untuk ini tak perlu sangat sebab dalam CIS 18 tu tak ada. Okey, menggunakan ni saja. Okey, boleh? Boleh. Encik, kalau contoh kita tak nak tulis precast column tu kat depan, kita tulis in situ beams tu yang kat depan dulu, lepas tu baru kita tulis precast column. Boleh ke? Boleh, janji ada maklumat tu kat dalam ni lah. Maklumat tu mesti ada.
Okey. Tapi kamu akan confuse lah sebab dalam CIS ni dia akan nyatakan precast column dulu. Sebab tu diletakkan kat sini precast column. Boleh kamu letak tapi jangan confuse lah bila kamu cari perkali factor dalam ni. Sebab kat sini factor dia cuma dia nyatakan column dulu, lepas tu baru beam. Kan? Kalau kamu nak tulis tak ada masalah. Janji maklumat tu ada dalam ni. Okey. Boleh? Encik. Boleh. Okey, so seterusnya kita pergi kepada so ni kan total up lah. Okey. Ni total up. 134 darab dengan 3. So kamu dapat 402. Okey. 402.0. So unit dia kena letak Okay, unit letak 402 meter persegi. Unit mesti letak. So ini tak perlulah kamu total up sebab ni dia punya factor saja. Okey, untuk coverage. Macam mana nak kira? Coverage kamu kira dengan cara 134 bahagikan dengan luas keseluruhan. Okey, 134 bahagi 402. Okey. Kamu dapatlah berapa jawapan dia? Okey, 134 bahagi dengan 402 0.33. 0.33. Okey. Kita dapat dari situ. Lepas tu ni pun sama. So disebabkan dia punya nilai dia sama, 134 bagi 402. Copy paste je lah kan. Ni kalau saya gunakan komputer. Kalau kamu jawab nanti gunakan tulisan tangan. So kamu kena tulis lah. Okay, seterusnya ni pun sama lah. Okay. Coverage dia luas ni bagikan dengan total. So jawapannya sama. Okay. Sebab dia punya keluasan sama. Luas bagi total luas. Okay, tu dapat untuk coverage. Untuk IBS score, macam mana nak kira? Sebabkan ini adalah part 1 Jadi part 1 kita punya point kita berapa maksimum? Part 1. Last week dah belajar. Berapa maksimum point untuk part 1? Siapa yang ingat? Ke semua lupa? Berapa maximum point untuk part 1? Total 50. Okey, pandai. 50. Okey, bagus. Sebab kita punya total up kita maksimum 100 markah kan. Jadi untuk part 1 kita punya point kita maksimum adalah 50. Jadi macam mana kita kira? Kita kirakan kat sini So kita ambil nilai coverage, kita dapat 0.33. Itu kita darabkan dengan kita punya IBS factor 0.7. Kita darabkan dengan kita punya point maksimum kita. Point maksimum kita adalah 50. Okey. So dapat berapa? Kira sama Kalau kamu tak kira sama, kamu tengok je kamu tak boleh nak catch up. Nak susah nak faham. 0.3 darab 0.7 darab dengan 50. So dapatlah 11.65. 66 lah. Ataupun saya ambil 3 titik puluhan, dapatlah 11.65. Okay. So ni untuk satu. Okay. Lepas tu untuk yang bahagian dua ni, so sama juga 0.33 darab dengan 0.7 sini 0.7 darabkan dengan maksimum point iaitu 50. So samalah jawapan dia kan, sama kan. So saya copy paste lah. Untuk ni saya copy paste, untuk kamu nanti kamu tulis copy paste, tulis lah, ulang balik. Okay, seterusnya untuk ini. Okay, ini 0.333 darabkan dengan okay, darabkan dengan factor dia 1.0 darabkan dengan maximum point iaitu 50. Okay, seberapa dapat jawapan? Ada yang tolong kira? Boleh tolong kira berapa? 16.65. 16.65. 3 titik puluhan? Tak ada. Tak ada? 16.650. Okey. So dah dapat untuk part 1 ni. Jadi apa kamu perlu buat? Kamu total upkan kat sini.
total up dengan ketiga ni. Berapa? Maka jumlahkan ketiga ni. 11.65. Berapa? Jawapan kamu dapat? 39.96. 39.96. Okey, 39.96. Yang lain jawapan betul tak? Sama tak jawapan? Ada yang dapat jawapan lain? Ada? Tak ada Encik. Tak ada. Ada, Sama, Encik. Ada. Okey, so kita buat counter check kita punya pengiraan ni sama ada betul atau salah. Jadi kat sini kita punya markah kita ni kita dapat bawah 50. So betul lah kat situ. Untuk counter check yang kedua, kat sini saya katakan minggu lepas total up untuk ketiga-tiga ni, kalau ni 3 lah kan. So total up dia tak lebih daripada 1.0. So kat sini 0.3 darab dengan darab 3 Jadi dapat 0.99 lah. Jadi dia menghampiri kepada 1.0. Okey. So betul lah kamu punya pengiraan ni. Okey. Selesai untuk part 1. Okey, ada soalan tak? Macam mana? Kena buat sama dengan 1.0 Kalau nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Ni saya tunjuk pada kamu supaya kamu faham. Kan? Nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Sebab ini untuk counter check saja. Tapi biasanya buatlah sebab biasanya kita nak bagi markah supaya pemahaman kamu tu, apa yang kamu faham itu yang dapat markah. Biasanya markah kat sini lah. Satu markah. Sini ada satu markah. Sini satu. Punya markah lah kat situ. Okey. Dia punya format pemberian markah. Okey, selesai part 1. Lepas tu kita masuk pada part 2. Part 2. Okey, part 2 dia punya length dia untuk soalan ni senang lah, dia dah bagi. Okey, kita tengok kat sini. Okey, dia dah bagi kat sini untuk part 2 wall system. So ni ni dia bagi ni. Okey. So dua nilai yang dah bagi. So senang lah. Okey, untuk external wall kamu masukkan 105.5. Okey, external wall using in situ concrete with reusable. So 105.5. Dia punya unit dia adalah meter. Okey, so masukkanlah meter. Okay, lepas tu external wall using block work system. So ini internal wall Yang ni tadi external, ini internal wall pula. So internal wall dia nyatakan kat sini dia bagi 86.15. 86.15 meter. Okey, lepas tu kamu totalkan. Berapa total ni? Total part ni 105.5 tambah 86. Berapa jawapan kamu dapat? 191.65. Okay. Ada yang dapat jawapan lain tak? Meter unit kena bagi meter. Ada dapat jawapan lain? Semua sama kan? Okay. Sama. Okay, kalau sama bagus. Jadi kita pergi kepada IBS factor pula. Kat mana nak cari ni? Kita rujuk kepada ni untuk huruf tadi kan. Dah ni tak payah tengok lah. So ini kita pada wall system. Wall system pada table 4. Okey, kalau pada CIS 18 ni page berapa ni? Page 16 lah. Okey, so kita tengok sini. External wall using in situ concrete with reusable system formwork. Jadi kat situ kita tengok in situ concrete with reusable system formwork. So nombor 6 ni lah. Okey. So dia punya factor dia adalah 0.4. So tak 0.4. Itu untuk external. Untuk internal pula dia gunakan wall using block work system. So kat mana yang gunakan block work system? Okay, nombor 1 bukan, 2 bukan, 3 timber, 4 glass, 5 ni drywall, ni reusable system formwork, superman formwork. Okay, nombor 8 ni. Betul, nombor 8 kan? Block work system. So dia punya factor dia adalah 0.5. So masukkanlah kat sini. 0.5. Okey, so dapatlah untuk factor IBS untuk kedua-dua ni. Seterusnya kita kirakan dia punya coverage. Coverage sama. Okey, cara pengiraan dia samalah. Panjang ni bagikan dengan total panjang. Okey. So 105.5 kamu bagikan dengan 191.65. So jawapan apa dapat?
Tolong kira. Berapa? 0.55. Ada jawapan lain tak dapat? Sama. Sama. Sama Semua dapat 0.5 kan? Okey, itu untuk yang pertama lah, external. Untuk yang internal, so kita ambilkan nilai 86.15 bahagikan dengan keseluruhan dia 191.65. So berapa jawapan dapat? 86.15 bahagi 191.65. Berapa dapat? 0.45. Okey, ada jawapan lain tak? Dapat selain pada jawapan ni? Sama. Sama kan? Okey, kalau sama, kita pergi kepada IBS score pula. Okey, IBS score ni kita ambil samalah. Okey, coverage darab IBS factor darab dengan maximum point. Okey, untuk part 2 ni maximum point dia berapa? Part 2? 20. Okey, 20. betul. Okey, betul. Okey, bagus. Okey, jadi pergi kat sini kita kirakan kita punya IBS score kita dapatkan nilai coverage tu. Coverage kita adalah 0.55 darabkan dengan faktor kita 0.4 darabkan dengan kita maximum point. Maximum point kita adalah 20. Okey, so berapa jawapan ni? Cuba boleh tolong kira. 4.4. 4.4. Okey. Ada jawapan lain tak yang dapat? Sama. Sama kan? Okey, kalau tak sama tu something wrong lah. Okey, so kita pergi pada yang internal. Internal ni kita ambil nilai 0.45, kita darabkan dengan faktor kita 0.5. So darabkan dengan kita punya maximum point kita 20. Okey, so jawapan yang dapat berapa? 4.5. Okey. Ada yang dapat nilai lain tak? Sama. Sama 5 kan? Darabkan 20. Okey, 45. So dapat 4.5. So next step kita adalah kita total up lah dua-dua ni. 4.4 tambah 4.5 kita dapat 8.9. 8.9. Okey. So double check. Okey, double check. Kat sini kita maximum point kita adalah 20. Jadi kita dapat 8.9. Okey. Kat sini counter check kita total ni berapa? 0.5 tambah 0.45. 0.45. 1 kan? So 1.0. So kiraan kita ni betul lah. Okey. So next kita pergi pada yang ketiga. Part 3 ada simplified solution. Okey, kat sini kita tengok kita listkan setiap elemen yang diberi apa yang ada. Okey, beam, column, wall, slab, window. Okey, kita pergi pada beam dulu. Okey, beam kat sini diberikan beam dia adalah 70% complies with MS. Jadi kita masukkan je lah kat sini beam 70%. Seterusnya column 90%. So kita masukkan kat sini 90%. Okay, next adalah wall. Okay, wall ni kita masukkan tak? Kita masukkan ke atau tidak? Tak perlu masuk untuk wall ni. Siapa boleh bagi jawapan? Masuk atau tidak? Masuk sebab apa? Tak masuk sebab apa? Boleh? Ada yang boleh bagi jawapan? Okay. Ada? Masuk atau tidak wall ni? Ada? Salah pun tak apa, tak masalah. Tak potong markah pun. Ni bukan test. Sebab dia internal. So, masuk tak dalam ni? Tak. Tak masuk? Alasannya sebab apa? Sebab dia internal. Sebab internal? Okey, ada jawapan lain tak? Jawapan lain? Sebab dia dah kira cik. Macam mana? Dia dah kira kat atas. Dia dah kira kat atas? Okey, jawapan lain? Ada?
Ada tak jawapan lain? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey. So kita tengok kat sini Okay, ni untuk yang ni lah, part 3 Ada simplified construction solution. So kamu tengok kat sini apa yang dinyatakan. Boleh nampak tak tulisan ni? Saya nak besarkan. Saya besarkan lah. Nampak. Okay, tak apa, saya besarkan. Okay, part 3. Okay. So kat sini yang kedua ni. Point are given based on percentage of usage or coverage of a particular solution and sum up to form the ABS score for this section. No point are given if the usage is less than 50%. So kat sini, sama tak dengan jawapan kamu? Betul, jawapan kamu kata tak perlu masukkan. Tetapi alasan tu kurang tepat lah. Sebab alasan dia sebenar adalah penggunaan dia adalah kurang daripada 50%. Tengok kat sini, note yang kat 2 ni. Kan? Okay. No point are given if the usage is less than 50%. So, jawapan betul. Awal ni tak masuk, tetapi alasan tu kurang tepat. Alasan dia adalah sebabkan dalam nota tu mengatakan apa-apa juga yang kurang daripada 50% kita tak kira lah, tak diambil kira untuk IBS score. Jadi kalau yang kita tengok pada elemen yang lain ni semua lebih daripada 50% kan, jadi semua ni boleh masuk lah. 70, 90 ni boleh masuk, ni boleh. Ni dia katakan 50 complies. Dia tak kata less kan, maknanya dia cukup lah, cukup syarat. Okay. Kenapa kita kata cukup syarat? Sebab kalau tengok pada table ni 50 hingga 75%. Jadi 50% tu masuklah kan, sebab dia lebih, dia 50 sama atau lebih. Jadi untuk yang window ni dia masuk. Tetapi untuk wall dia tak masuk sebab dinyatakan kat situ less than 50%. Jadi kita masukkan kat sini lah. Wall ni kita abaikan, kita masukkan slab. Kat sini slab. Sorry sikit lah sebab ni dia punya lari setting. Okay. Slab kita berapa? Slab kita 70%. 70% kan. So kita masukkan 70%. Okay. Last tadi apa? Window kan. Window kita adalah 50%. So masukkanlah window. Windows. Window ke Windows? Window 50%. Okay, 50%. Okay, lepas tu next adalah apa lagi ni? Yang kita cari horizontal repetition structure. Okay. So kita salin kat sini, kita masuk kat sini lah. Okay. Okay, untuk horizontal repetition structure ni berapa persen? 70%. Okay, 70%. Masuk kat sini 70%. Okay, dapat tu kita dapatkan nilai IBS score. Untuk part 3 ni paling mudah lah. Kita tak perlu kira macam ni. Kalau untuk part 1, part 2 kita kena kirakan dia punya coverage. Okay. So untuk yang ini senang. Okay, kita masuk, kita check je dalam table. Okay. Table 5 lah. Tengok. IBS score for other simplified construction. Okay, untuk beam 70% diberikan kan. So beam 70%. So kita tengok kat sini. Jatuh kat mana? Untuk beam. Okay, beam 70% jatuh dekat sebelah kiri. Betul. Sebab dia tak lebih 70% kan. Jadi dia punya faktor dia adalah 2. Okay. So letak kat sini 2. Okay. Lepas tu kolom 90%. Kolom, sini kolom. So kedudukan dia adalah lebih 70%. Jadi kita ambil nilai dekat sini lah 4. Faktor dia adalah 4. Okay, sebenarnya 4. Okay, setakat tu boleh faham tak? Ada yang tak faham tak? Saya nak masukkan nilai ni. Faham, Cik. Faham Kalau tak faham beritahu tak ada masalah. Saya boleh terangkan. Okay, kalau dah faham, seterusnya kita pergi kepada slab. Okay, untuk slab dia pematuhan adalah 70%. Kita tengok sini. Mana slab? Okay, tadi wall kita dah abaikan kan sebab dia kurang 50%. So kita ambil slab. Slab kat sini. So dia punya cover dia 70%. Jadi kita ambil dekat sinilah.
Okey, bawah 75%. Kita ambil faktor dia 2. Okey, 2. Okey, lepas tu window. Window adalah 50%. Untuk window, kita tengok kat sini window 50%. So, faktor dia adalah 2. Okey, so masuk kat sini 2. Settle kat situ. Seterusnya horizontal repetition of structure. Okey, so ini kat sini. Okey. Repetition of structure. Okey. So kita kat sini maklumat yang diberi adalah horizontal repetition of structure. Kalau kita tengok kat sini, repetition of floor to floor height ataupun vertical repetition ataupun horizontal repetition. Okey, kalau diberi kat sini horizontal repetition saja maklumat dia. So kita ambil kat sini lah horizontal repetition of structure floor layout. Okey, so dia punya faktor dia adalah berapa? Sebab dia diberikan kat sini maklumat 70%. Jadi kita ambil kat sini lah. Faktor dia adalah okey. Kita ambil sini. Sebabkan kita punya soalan ni adalah bangunan 2 tingkat. Bila bangunan 2 tingkat, kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Okey, for building 1 or 2 story. Okey, so kita punya soalan kita punya bangunan ada 2 tingkat. So kita ambil yang ini. Faktor dia adalah 3, bukan 1 Sebab kita punya bangunan adalah 2 tingkat. So ambil ini. Faktor dia 3. So faktor 3 masukkan sini 3. So 3. Okay, so next step. Apa yang perlu kita buat? Soalnya tak perlu tengok lah. Next step. Kita tak perlu kali tak perlu darab 70% darab 2, tak perlu. Kita cuma perlu tambahkan sahaja. So total up ni berapa? Okay, 2, 4, 6, 6, 10, 13. Betul, 13. Betul? Betul. Betul. Okay, so dah dapat part 3. So kat sini dinyatakan saya nak dapatkan nilai ni IBS content score for project. So part 1 plus part 2 plus part 3. So kita dapat nilai kita adalah 39.96 tambah 8.9 so tambah dengan 13. Tambah 13. So berapa jawapan kamu dapat? Berapa? 1.86. Betul. Yang lain dapat jawapan sama tak ke jawapan lain dapat? Ada? Ada jawapan lain? Sama? Sama kan? Sama. Okey, so sama. Okey, ini sebenarnya soalan yang sama lah saya ambil. Kalau kamu jawab dalam test atau final, table tu akan diberilah. Okey, macam ni kan. Ni kalau dalam exam atau final, table tu diberilah. Kamu tak perlu cari standard tu diberi. Kamu rujuk pada ni je. Okey, ni yang diberilah. Tapi ni kalau ikutkan ini untuk 2010 punya version ni. Kalau 2018 punya version dia tak ada ni, dia ada 3 saja. Okey, tapi sebab kita buat latihan kita adalah 2018, so ni kita tak gunalah. Sebab tu saya rujukkan pada ini. Rujukan kita kat sini. Okey. Tak ada soalan tak? Saya nak tanya je. Untuk yang ni, IBS Factor Structural System tu, dia punya jadual kat bawah tadi. Yang bawah ini. Yang bawah. Ni. Okey, kalau kita nak masukkan point dia kat dalam kita punya jadual yang kat bawah tadi, kita nak ambil kolom yang pertama tu precast concrete slab sahaja tak payah refer kolom lain. Tengok pada maklumat yang diberilah. Dia gunakan apa? Lantai tu dia gunakan apa? Binaan dia tu cara macam mana? Adakah cara precast concrete slab ataupun adakah digunakan in situ concrete atau adakah digunakan steel flooring system? Tengok kau punya floor ni, floor kan? Floor jenis apa? Maklumat apa yang diberi? Kalau dikatakan lantai tu gunakan precast concrete slab, kamu ambil kat sini lah. Kalau gunakan metal,
Kalau gunakan steel, ambil sini. Kalau lantai kamu tu gunakan timber, so ambil kat sini. Okey. Boleh. Ini ke kanan ni adalah untuk floor. Ke bawah ni adalah untuk column ataupun beam. So bila ini kamu gunakan sekali dengan ni, dapatlah faktor ni. Okey. Okey, ni kalau 2010 punya, kalau 2018 sama juga sebenarnya. Sama. Cuma beza dia punya faktor tu berubah selepas dia buat penambahbaikan lah. Okey. Sama. Okey, ni lantai jenis apa? So ni konkrit ataupun ni lah. Sama ada digunakan konkrit, metal, timber, blockwork ataupun inovatif. Okey, sama. Cuma bila 2018 ni dia punya faktor dia berubah lah selepas dia buat pemurnian. Okey. Okey, ada soalan ni. Tadi ada 2 orang ni tanya. Siapa lagi tahu? Ada soalan? Tak ada, tak jadi nak tanya. Dah faham? Ke soalan yang sama? Sebenarnya saya nak tanya ni. Contoh yang kan yang tadi structure system tu kan mana? kita nak masukkan dekat part 1 tu kan. Tapi saya tak fahamnya yang dia punya apa tu? Ni. Elemen dia. Elemen Saya tak ni, faham. Saya tak faham walaupun contoh faham? kalau dia saya tak faham. Okey, saya ulang sekali lagi. Tadi saya cerita dah sebenarnya. Tak apa, saya ulang. Okey. Okey, untuk part 1 ni, kamu tengok maklumat yang diberi. Ni contoh maklumat yang diberi lah dalam soalan. Ni gambar rajah, memang dibagilah. Okey, gambar rajah ni kamu tengok. Walaupun dia ada dibagikan dimension, tak semestinya disuruh kamu kira. Kamu nak tengok pada maklumat yang diberi. Untuk maklumat yang diberikan terus keluasan. So, senang. Terus kamu masukkan nilai. Okey, untuk yang itu, dia punya elemen tu, disebabkan kita punya MS kita ayat yang ada ni adalah start daripada precast column. Okey, precast column. Ini precast beam lah. Okey. Tak kira, janji kamu masukkan saja. Yang column dulu ke ataupun beam dulu. Tak kisah. Kat sini. Kamu nak tulis in situ beam dulu ke ataupun nak letak precast column dulu ke, tak kisah. Yang penting maklumat tu ada dalam ni. Okey, untuk contoh ni, dia masukkan ni structure dia. So dia punya side system dia untuk tiang dia gunakan precast column. Okey, precast column Di kat sini dia masukkan, dia tak masukkan concrete column lah kan, dia cuma masukkan precast column saja kat sini. Kalau kamu rajin boleh juga masuk, tulis, tak ada masalah. Ni sebabkan ini pembelajaran kita saja kan. So kat sini nyatakan untuk kolom dia letakkan elemen dia adalah precast column. So tulis kat sini. Okey, untuk beam digunakan apa? Ikut je apa yang nyatakan kat situ. Untuk beam digunakan sistem apa? In situ concrete beam using timber formwork. So kamu masukkan kat situ. In situ concrete beam using timber formwork. Untuk beam. So kat sini in situ concrete beam using timber formwork. Okey. Okey, ini pun boleh masukkan juga. Okey, dia punya floor slab dia. In situ concrete on permanent metal formwork. Okey, ini untuk floor slab. So masukkanlah kat sini. In situ concrete on permanent metal formwork. Okey. So, yang ni kan ada 3 kolom kan. Okey. 3 tu maknanya macam kolom yang pertama tu untuk level 1. Kolom kedua ground floor, lepas tu level ketiga tu baru roof tu kan. Roof. So kalau macam ada 4 kolom lah. 4 tak. Kamu darabkan ni saja. Darab 4. Bukan sini. Darab 4 sini. Sini buat apa? Sini. Sini darab 4. Coverage dia. Kat sini darab 4. Okey. Kat sini pun contoh juga. Tapi biasanya kita tak bagilah dalam soalan. Kan? Sebab sini ada contoh soalan. Kalau kamu tengok dekat sini, dekat CIS ni, pun ada juga tolong contoh pengiraan. Saya tunjuk mana. Sekejap pula.
contoh sini. Ini untuk satu projek. Okey, ini contoh. Okey. Tadi pembetulan So kat sini kamu terus kira keluasan dia. Okey. Terus darab. Okey, pembetulan tadi bukan letak sini. Kamu terus darab kat sini. Macam ni, contoh ni. Okey, untuk contoh ni dia cuma bagi nilai 134 meter persegi. Ini untuk tingkat 1 lah. Tapi untuk contoh ni dia ada 18 tingkat. So kamu darab terus kat sini. Betul tadi saya cakap tadi. Length ni, area ni terus darab dengan berapa level yang ada. Kalau 18, darab 18 kat sini. So dapat jawapan. So ni untuk yang tingkat bawah lah. Okay. Ni untuk roof. Okay. Sini. Lepas sini lagi kamu dah darabkan luas. Okay, boleh. Ni kalau 2 tingkat, inilah. Ni tingkat 1, ni tingkat ground floor. Kalau untuk contoh ni, 18 tingkat. Daripada tingkat bawah sampai tingkat atas, dia punya design dia, layout dia sama. Jadi terus darab 18. Macam ni, layout dia tak sama. Ni tingkat bawah ni ada dapur. Kan? Jadi, tingkat atas dia tak ada dapur. Jadi dia punya ni kena asingkan lah. Macam ni contoh ni sebabkan dia terus darab 18 sebab dari level ground floor sampai level 18 level 18 tu dia punya layout dia sama. Macam ni tak sama. Jadi kena asingkan. Okey. Sebab itu dia ada 3. Kan? Ni sebab apa dia 2? Sebab dia punya daripada level ground floor sampai level 18 dia punya layout dia sama. Jadi cuma ada 2 saja. Untuk contoh ni sebab apa 3? Sebab ada 2 level yang design layout dia tak sama. Okey? Boleh faham? Boleh Encik. Okey. Soalan lain? Ni kalau kamu tak faham ni memang susah nak lulus ni. Kan? Ni pengiraan ni banyak juga ni. 24 markah. Kan? Kalau kamu salah step 1 je, dia akan efek pada yang lain. Kalau kamu salah sini kamu salah. Kan? Sebab jawapan sini based on sini. Itu pentingnya. Okay. Ada nak tanya lagi? Ni dah. Dekat jadual yang tadi baru Encik tunjuk tadi. Jadual mana? Yang ni. Ni bukan jadual. Ni pengiraan. Pengiraan, sorry. Okey. Yang tunnel formwork system tu macam mana nak tahu dia punya ABS factor Yang mana tu? Part yang 1. Part 1 tunnel formwork system. Kita nak tengok berdasarkan soalan ke berdasarkan dekat pengiraan nama elemen yang dekat dalam jadual pengiraan ni? Ini. Ini ni kita ambil daripada maklumat yang ada. Maklumat yang ada dia kata apa? Okay, structural system. Main structure digunakan tunnel formwork system. Untuk bumbung digunakan prefab steel. So ini maklumat yang ada ni kamu masukkan terus dalam table ni, table jawapan. So untuk IBS factor yang tengok ni. CIS 2018 tu Ni macam tak nampak. 05 ni. Yang tu. Okey, tengok pada page berapa 14. Sekejap. Uh, 13 Okay, kat sini. Tadi dia kata tunnel system kan? So tengok kat sini ada tak? Precast column. Tak ada. Tak nampak. Okey, kalau tak nampak kat sini, kamu tengok kat notes. Notes. Ni notes ada. Kamu baca kat notes. Kat notes. Okay, structure without slab. Nice. Okay, ni additional note. The IBS factor for tunnel formwork or self-climbing formwork system that cast wall together with slab is 0.5. Okay. Okay, boleh? Okay, boleh. Kalau kamu tak jumpa kat sini, dia akan bagi dekat notes.
Baca kat notes. Jangan lupa baca kat notes. Kan? Tak jumpa tu. Macam mana tak jumpa ni? Ini mesti soalan salah. Kalau kamu kata salah sekalipun, kamu kena angkat tangan. Tanya dengan pemeriksa. Jangan kamu diam je, kamu assume. Tak boleh. Bila kamu assume, kalau soalan tu tak bagi kamu assume, jangan assume. Kalau soalan tu bagi kamu assume, baru boleh assume. Jangan memandai-mandai assume. Bila kamu memandai assume, pemeriksa pun akan assume lah markah kamu. Sama kan? Okay. Jadi kalau kamu tak, kat sini tak ada, tak jumpa, cek kat notes. Kalau notes juga tak jumpa, angkat tangan, tanya dengan pemeriksa. Betul tak ni soalan ni? Macam tu lah. Okay, boleh. Tak jumpa kat sini, cek kat notes. Ini mesti ada. Sebab soalan kamu ni bukan soalan sampai level buat projek besar. Kalau buat projek besar, tak ada nota kat sini, kena refer dengan CIDB. Ini sebabkan latihan, kita akan refer pada ini saja. Apa yang dalam ni, inilah kita guna. Okay.